kaedah teknologi yang ada. Rugi. Dan ni balik ni tuan-tuan tambah. Rugilah orang yang masa Covid dia tak tambah zikirullah. Dia main di rumah. Resah. Aku tak biasa. Aku selalu pergi kena capati. Aku selalu pergi pasar bisik. Aku kena gulaikan temenung. Kat sini yang saya kena gulaikan temenung tu. Sini yang sedap gulaikan temenung. Malam ni ada. Aduh, saya ingat kat sini saya belasah gulaikan temenung dulu. Saya dengan Nabil, dengan siapa? Kat belakang kita njut betul-betul 5-6 ekor. Oh, sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita, jangan lupa waktu Covid zikirullah. Zikirullah yang paling penting ketika Covid ni tak lain dan tak bukan la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir la ilaha illallah. Buatlah paling sikit 100 kali. Bila kita selalu zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, jiwa kita jadi tenang. Mailah Covid, mailah kanser, mailah apapun, insya-Allah jiwa jadi tenang. Kena buang kerja, ada memang ustaz saya kena buang kerja. Alhamdulillah, rezeki entah dah tak ada kat situ. InsyaAllah rezeki entah kat tempat lain. Entah takkan mati selagi setitis rezeki tak masuk kerongkong entah. Setitis rezeki, setitis air tu kalau Allah dah janji masuk dalam tekak kita, masuk je air tu baru mati. Mesti habis rezeki yang Allah tetapkan baru kita mati. So mesti ada rezeki. Tak banyak, sikit. Rugi orang tak tenang waktu Covid. Kita tenang, resah. Susah nak dapat stok ketum ni. Allah, selalu waktu ni ada je kedai jual ketum ni, nak keluar je ada polis, nak keluar je ada askar. Jenuh tak dapat stok ketum. Hikmah Covid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kena banyak zikir Allah. Kita banyak masa. Dulu kita cakap kita tak masa. Dulu nak mengaji tak ada masa sebab sibuk pergi kerja. Dulu waktu kerja tak sempat solat duha. Bila PKP pun hang tak solat duha. Rugi. Dulu waktu kerja tak dapat nak qiyamul lail sebab penat. Waktu PKP hang tak qiyamul lail. Dia tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Rugi. So sekarang balik ni amalkan zikir. Minimum satu hari 100 kali la ilaha illallah. Kedua 100 kali sehari, iaitu istighfar kepada Allah. Rugi ketika Allah memurkai penduduk bumi dengan ditimpanya musibah COVID-19, kita pula berada dalam keadaan tidak memohon taubat daripada Allah. Tuan-tuan, kalau kita ada buat dosa, taubat. Taubat ni paling mudah, istighfar. Astaghfirullahalazim. Rasulullah SAW, dia bertaubat kepada Allah SWT satu hari 100 kali. Nabi ini dia bertaubat pada Allah Ta'ala seolah-olah dialah manusia yang paling banyak dosa dalam bumi. Astaghfirullahalazim. Sedangkan dia maksum. Kita yang setiap saat dan ketika melakukan dosa, tapi Masya Allah, berat lidah nak minta ampun pada Allah. Jom pujuk hati kita hari ini. Abai, ni besok tahun 2021. Tolonglah abai la ilaha illallah 100 kali. Saya senangnya, saya nak tahu orang tu ahli zikir. Kalau dia marah, dia mula dengan zikir. Dia marah, mula dengan zikir. Kalau orang tu ahli
sakit hati dia sakit, dia mula marah orang dengan apa? Sumpah seranah. Hang ni bila nak mampu menyusahkan orang, perkataan dia. Tapi kalau orang ahli zikir, dia marah PA dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau ni apa nak jadi? Dia jadi macam tu. Dia marah. Dia akan ada macam tu. La ilaha illallah SM. Udah lah tu. Sampai menongging-nongging ambil gambar. Ini pegawai, dia mantan polis mana ni? Tu dia geng-geng polis. Sorry SM. InsyaAllah. Imam ada anak dia tengok, oh pandai orang ni ambil gambar. So gunakan ahli zikir, dia marah, dia jatuh motor, dia buat apa pun mesti dia sebut la ilaha illallah. Itu selalu Allahu akbar. Macam PA saya, jangan main-main, baru ni dia bawa motor, tiba-tiba ada satu kereta macam tu, Allahu akbar, Allah. Itu ahli zikir. Tuan-tuan, zikir Allah. Rugi masa COVID-19, waktu PKP, tak pergi kerja, work from home, tapi dia tak tambah zikir. Ngaji Quran. Dulu malas nak ngaji Quran. Sebab kita nak join group tadarus apa semua, kita punya tak betul. Kita nak macam yang mengajar mengaji tu pula dia Jadi sekarang ni bila ada television, Ustaz Don dah ajar kat television tentang apa? Mari mengaji. Boleh ulang, boleh record, boleh dengar. Tak nak tambah ilmu. Rugi. Kita ni tak meneng. Ni mujur kita hidup lagi. Mujur tak kena COVID. Bila-bila je. Terutama yang bersandar tu bila-bila je. Allah boleh ambil. Duk sandar. Bila-bila dia boleh ambil. Nak pula pakai baju sifu kurta bersandar, itu ambillah nyawa mereka, ya Allah. Ambillah, elok. Sebab tu tuan-tuan, saya ajar satu tip. Daripada kita pegang handphone, mari kita pujuk hati kita hari ni, kita pegang tasbih. Dalam poket biar ada tasbih. Tengah resah, pegang tasbih, zikir. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kenapa saya kata la ilaha illallah nombor 1, nombor 2 istighfar? Istighfar tuan-tuan dan puan-puan, kalau mak ayah kita dah ditanam depan tu, ni kubur kan? Kubur kan? Di kubur ni tuan-tuan, bila mak ayah kita dibangkitkan di akhirat nanti, mak ayah kita ditontonkan dengan pahala yang luar biasa. Sehingga mak ayah kata, aku tak pernah buat pahala ni. Maka Allah berfirman, itulah pahala daripada zikir ataupun istighfar anakmu. Allah ni kaya. Kita istighfar sebab kita banyak dosa, Allah ampunkan dosa kita. Daripada istighfar, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka, jalan keluar daripada masalah. Dan satu lagi bonus, mak ayah kita dapat pahala. So istighfarlah paling kurang satu hari 100 kali. Yang nombor 3 tuan-tuan, zikir yang patut kita amalkan, selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa berselawat ke atas aku 10 kali pagi, 10 kali petang, nescaya dia mendapat syafaat aku di akhirat nanti. Selawat. Selawat. Banyak selawat. Masa belah ikan, buang perut ikan, selawat.
Masa angkat ikan, pasal bisik, selawat. Masa basuh baju, selawat. Masa setrika baju, selawat. Masa buat apa, selawat. Ada ustaz-ustaz Syekh Zainul Asri, dia cakap bila lupa sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjangkit ke Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya yang mengasalkan dia adalah Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek terlebih dahulu berselawat ke atas Rasulullah. Pakcik, kami main ni nak meminat Allah. Itu asal usul dia. Itu yang berjangkit tu. Tapi benda yang positif, tuan-tuan kira balik tengok berapa kali Ibrahim Pendek dalam melawak dia, filem Piramli dalam melawak dia berselawat ke atas Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni jadi lain, hati dia jadi lain. Mainlah COVID ke, mainlah apa penyakit sekalipun, dia lain. Allahumma salli ala sayyidina. Dia jadi lain. Wallahi. Tuan-tuan, macam tuan-tuan tahulah, saya ni kanser. Daripada awal, hari pertama PKP, saya dengan grup Sifu Bikers, Satin Alpha Bikers, Kazuko Bikers, DZ Bikers, banyaklah biker-bikers datang. Kita buat satu pusat amal. Kita bantu Kementerian Kesihatan Malaysia buat face shield, PPE, pakaian. Sebagai seorang sakit kanser, orang takut saya kena COVID. Takut kena COVID. Tapi saya tak takut. Saya kata Allah ada. Lah ni orang takut vaksin, betul tak? Orang takut vaksin. Dulu orang takut COVID. Lah ni orang takut vaksin. Saya ambil satu kisah. Ini tambah untuk satu hari ketika tentera Islam berentap dengan tentera Rom. Berentap. Sebelum berentap, dia panggil panglima ni. Panglima ni mai, dia kata, tak silap saya nama dia Hercules. Dia kata, betul hang ni nak suruh kami masuk Islam? Betul? Apa bukti agama Islam kamu ni agama yang bagus? Memang ni agama dia Rasulullah SAW apa semua. Dia ceritalah, explain. Tapi kami tetap tak nak masuk Islam. Tapi kalau kamu nak kami masuk Islam, nah, dia bawa satu cawan racun. Racun tu digunakan dalam penjara untuk membunuh orang ramai yang derhaka kepada raja, membunuh tentera-tentera dia yang bolot. Maka Hercules menyerahkan cawan tersebut kepada panglima Islam Khalid ibn Walid. Maka Khalid ibn Walid ambil, dia pun minum racun ni. Berjuta orang dah mati dah sebab racun ni, dia minum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Bismillah, ya Allah akbar. Habis segelas, tak jadi apa. Mana iman kita? Allah uji sikit dengan COVID. Takut. Takut. Walaupun takut, walaupun berani, jangan langgar SOP. Ni jangan duk rapat-rapat sangat. Ni kira dah langgar SOP. Jangan takut. SOP manusia pun kita ikut bagus. Tapi kenapa kita tak ikut SOP Allah? Ada orang pakai mask SOP. Pakai mask tapi tak tutup aurat. SOP Allah, seorang perempuan tutup aurat, tapi dia pakai purdah, dia tak tutup rambut.
Jom pujuklah hati kita. Sampai bila kita nak langgar semua SOP Allah? Allah kata jangan mengumpat. Uish, time PKP ni yang sedap mengumpat ni. Ada banyak masa lapang. Lah ni mengumpat ni. Semua orang tu tak kenal dia. Dia boleh mengumpat semua. Bukan mengumpat je, fitnah. Sedangkan SOP Allah beritahu mengumpat, memfitnah tu dosa-dosa besar. Scammer. Banyak scammer berlaku. Dia letaknya gambar Ustaz Jafri, dia letaknya gambar Ustaz ni, Ustaz ni, Ustaz ni. Saham RM350. Ramai Ustaz-Ustaz dah masuk. Saya pun kena kok. Okay. Cik, baiklah, muka saya tak apa nak laku. Dia kata ni Ustaz ni, oh tak boleh percaya ni. Lah sekali orang telefon, Ustaz betul ke ni? Bila pula aku main saham? Tuan-tuan, SOP Allah ramai orang langgar. Kalau orang terlanggar SOP manusia, maafkanlah, tak payahlah sampai 1000 kena denda. Tuan-tuan dan puan, jom balik. Rugi, buang masa, waktu PKP tidak menyebabkan kita rapat pada Allah. Selesai. Sekarang demi masa manusia rugi. Rugi, manusia yang rugi selepas kita cerita bab masa ada 5. Rugi yang pertama, orang kafir. Orang kafir rugi sebab apa? Sebab dia tidak akan masuk syurga. Ustaz, mana adil? Ada orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Dia tidak rasuah, dia tidak mencuri, dia tak merokok, dia tak ambil ketum, dia tak rembat doyan orang, dia tak kacau orang, dia baik. Allah tidak adil kerana tidak memasukkan orang kafir yang baik ni ke dalam syurga. Ramai orang tanya macam tu. Ni golongan Islam liberal dan juga orang-orang yang ni, kita kena explain baik-baik kat mereka. Cakap macam mana? Dia kata Allah Maha Adil. Orang kafir yang baik, Allah adil. Allah tidak masukkan mereka ke dalam syurga, tetapi Allah bagi syurga tu di atas muka bumi. Segala kebaikannya dibalas di bumi. Allah bagi dia kuasa, Allah bagi dia harta, Allah bagi dia bahagia di atas muka bumi ni. So, rugi yang pertama adalah rugi orang kafir. Kafir bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu, makna dia apa? Ingkar. Makhluk pertama yang ingkar atas muka bumi ni siapa? Di alam ni apa dia? Iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang ingkar pada Allah. Dia ingkar, maka dia kafir. Sekarang ni tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Siapa lebih kafir? Iblis hanya ingkar satu perintah Allah. Kita berapa banyak perintah Allah kita dah ingkar? Masya Allah. Tanya balik renung. Dating dengan orang tu, pegang tangan dia, pegang ni, jangan ngumpat orang. Banyak perintah Allah yang kita ingkar. Jom. Saya tak tahu waktu isyak ke apa sini. 8:30. Saya ambil masa sikit. Rugi yang pertama, orang kafir. So, jangan kafir. Sebab tu saya kata sentiasa memperbarui syahadah la ilaha illallah. Yang nombor 2, rugi apa? Rugi orang tidak ikhlas. Dia main dengan ceramah malam ni, tak ikhlas.
Bini aku punyalah takut Covid ni. Dia suruh aku main pergi masjid. Sebelum Covid pun tak main masjid. Tiba-tiba bini, bang, pilah bang, ni malam tahun baru ni. Kita sambutlah, ambil lah barakah sikit. Dia bini membebel, main masjid. Saya ikhlas. Tu yang bersandar. Bukan yang duduk sini, tempat lain. Bukan tempat ni. Saya cerita ni bukan negeri Kedah. Ya? Gurau. Tak boleh gurau jenuh lah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ikhlas. Orang yang tak ikhlas. Ada masa saya di Syria tahun lepas, bulan 12 ni waktu saya di Syria lah tahun lepas. Saya pergi bantu makanan dan pakaian sejuk untuk rakyat Syria. Pelarian dia ada 3. Satu pelarian Syria, satu kemah pelarian Syria, satu camp. Camp lebih selamat. Kemah dia baru masuk, dia pacang kemah. Yang nombor 3 tu pelarian. Dia tak ada tempat nak berlindung lagi. Masa saya pergi kat sempadan, ada 3 mayat. 3 mayat yang ambulan angkat. Sebab dia orang lari dalam keadaan waktu sejuk perang. Saya pergi betul-betul sempadan. Dekat Aceh Khalil. Sejuk tuan-tuan. Saya nak menapas pun. Tapi isu dia, masa saya bersembang dengan Gubernur Aceh Khalil, dia sembang apa-apa semua ni. Lepas tu masa dalam lift, dia kata, bila Islam akan menang? Tu perkataan dia. Saya pun nak jawab bahasa Osmaniyah ni tak erti. Saya pun cakap dekat translator, saya cakap, Islam takkan menang selagi pejuang-pejuang Islam tercium bau dunia. Segala perbuatan dia demi kepentingan dunia. Dunia. Cerita pasal agama, tapi hati dia tercium bau dunia. Jangan main. Dia ada orang macam tu. Ni masjid ni dah lah, dia cerita pasal dana pula ni. Aduh, berapa dia nak bagi kat aku ni? Dia main ceramah, teringat dunia. Dia ingat dunia je. Dah. Macam mana Islam nak menang kalau para pengajar tidak ikhlas, sentiasa ingat tentang upah? Pasti anak murid belajar hanya untuk markah saja. Itu yang berapa banyak lulusan akademik daripada universiti semua keluar tapi tidak memperjuangkan agama. Cuba tuan-tuan saya ringkas. Tuan-tuan, kita tepuk dada, tepuk kepala kita, cuba tengok sikit Ustaz Abid Liu. Dia baru masuk Islam masa dia remaja. Dia bukan orang Melayu, dia orang Cina. Satu hari dia pergi Goping. Dekat Goping ni ada jual-jual buah-buah. Dia pergi jumpa geng-geng Cina tu. Hari itu saja 7 orang melafazkan syahadah. Cina-Cina yang jual buah-buah jambu tu lafaz syahadah. Allah. Sebelah kedai dia tu kedai Melayu yang dah beratus tahun memeluk Islam. Kita kena malu tau. Allah hantar Ustaz Abiliu ni untuk kita ni malu sikit. Bukan kita bersaing, kita malu sikit. Allah bagi dia harta, dia banyak sedekah, begitu. Dan dia betul-betul terselah daripada ujung tahun lepas sampai tahun ni. Ambil yang positif. Kadang-kadang orang ni dia bila sebut nama ilmu dia tara mana? La ilaha illallah. Ilmu dia tara tu pun dia boleh Islamkan orang 7 orang. Pagi ya sambil bersembang tu 7 orang. Hang ilmu tinggi melangit. Tapi seorang pun hang tak Islamkan. Hang mai berapa ramai orang asli nak masuk Islam hari ni? Saya ajar syahadah.
Umbui, itu senang lah. Saya Alhamdulillah ada sahabat baru kita ni masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maafkanlah kalau dia bersandar ke apa, maafkan dia akan kena tak apa-apa. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rugi waktu Covid kita tidak berdakwah. Okey, rugi yang pertama, rugi orang kafir. Kedua, rugi orang tidak ikhlas. Ketiga, rugi apa? Rugi orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia solat tapi tak ikut Nabi solat. Saya tak nak cerita bab fiqh, takut kita bertelagah. Tapi kita cerita bab sifat solat Nabi ada 3. Nabi solat awal waktu, Nabi solat berjemaah, dan Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Boleh tak? Tahun 2021 kita buat 3 sifat solat Nabi. Pertama apa dia? Solat awal waktu. Kedua, berjemaah. Ketiga, khusyuk. Cuba cari jemaah. Cuba cari. Kalau kat RNR tu tengok pakcik tu duduk nak solat sendiri, cekak tengkuk dia. Pakcik jadi imam. Macam tu. Jangan solat sendiri. Dia sebab solat berjemaah, pahala dia berganda. Okey. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, tu buat. Ikut cara Nabi. Nabi tidur dapat pahala. Siapa ikut cara Nabi tidur? Ni dah 60 tahun tidur tak ikut cara Nabi. 60 tahun tidur. Tu yang main saka, main mana saka, main impap tu. Maafkan mu'alaf juga ni. Itu dia. Tuan-tuan dan puan, tidur cara Nabi macam mana? Simple. Ambil wuduk. Dah. Buat tu dulu. Tahun 2021 jangan ada satu hari pun kita tidur tanpa wuduk. Buat tu. Tiba-tiba saya dah ambil wuduk, ustaz. Isteri saya pegang. Batal tak wuduk tu? Dia kena ingat wuduk ada 2. Satu wuduk untuk beribadah, satu wuduk untuk tidur. Faham Untuk tidur tak apa, bini pegang. Tak batal, memang. Takkan bini pegang ambil wuduk. Kejap lagi kita nak tidur, bini ambil wuduk. Jenuh lah. Sampai ke pagi tak tidur. So nasihat saya, ambil wuduk. Malam ni tidur ambil wuduk. Boleh tak? Dan nombor 4, tuan-tuan dan perempuan, banyaklah. Rugi yang keempat adalah orang yang kita panggil rugi ahli maksiat. Ahli maksiat rugi. Dia buat maksiat, dia rugi. Tak sempat nak taubat. Satu kisah yang menarik saya kongsi malam ni. Ada seorang pendakwah. Dia nak berdakwah kepada Irwan, Raja Dangdut. Dia ni orang baik. Dia nak dakwah. Tapi dia pergi kelab malam tanpa jemaah. Kena ingat, kita pendakwah mesti ada jemaah. Kalau kita one man show je pergi, kadang-kadang goyang, tuan-tuan. Goyang. Dia masuk kelab dangdut. Dan kemudiannya dia dakwah pada Irwan. Irwan Raja Dangdut pun cerita macam-macam. Dia kata, okeylah, nantilah apa. Ketika gelaran raja, macam orang Raja Kona, dia lain. Raja ni, dia lain, dia akan jadi lain. Ni Raja Dangdut, pendapatan dia daripada album terjual di Indonesia 4 juta ringgit. Di Malaysia belum lagi, semua tak tahun tu. Pendakwah ni main nasihat, tak nak. Tiba-tiba selepas beberapa lama, si pendakwah jatuh cinta dengan JRU. Akhirnya satu malam JRU offer segelas arak.
Lantas pendakwah ni meminum arak tersebut demi membuktikan cintanya kepada Jarud tersebut. Ketika dia minum arak tu, Allah ambil nyawa dia. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat, dosa. Na'udzubillah. Sebab tu jangan buat maksiat. Moto yang kita bawa ni, jangan bawa orang lain selain bini kita. Faham? Yang faham tu. Yang tak faham tu, kecuali dengan niat. Dengan niat yang kita bawa tu kan? Dengan niat. Dah angguk dah. Jangan tengah-tengah kau bawa girlfriend, pam, lori tarik langgar, mati dalam tarik nama dia. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, hati-hatilah. Hati-hati bukan dalam raya, dalam ibadah pun kena hati-hati, dalam melakukan maksiat pun hati-hati. Cukup. Dan last kali, rugi yang paling rugi adalah miskin di dunia, sakit kanser di dunia, lumpuh di dunia tapi tak nak solat. Dia rugi, menderita di dunia, dia akan diazab di alam barzah. Hidup memang pakai motor besar, tapi tiap-tiap bulan nak bayar sesak nafas. Kredit kad banyak, susah hidup atas muka bumi. Ke akhirat, tapi tak nak solat, mati dalam kubur kena pukul, kena palu. Dalam neraka kena bakar. Allahu Akbar. Saya rasa cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua AJK dan terutamanya pada Ustaz Yusof dan juga Masjid Alur Jawi kerana memberi peluang untuk saya berceramah pada malam ni. Ini adalah ceramah pertama saya pada tahun ni. Sat lagi kat Paksi, ceramah kedua dan ceramah terakhir. Terima kasih. Dan bila saya dengar wakaf tadi, wakaf untuk buat bumbung, so duit ceramah pada malam ni saya wakafkan untuk buat bumbung. Kan? Itu saja. Jangan duk bagi kat PA saya. Jangan bagi kat siapa-siapa. Ambillah duit tu dan wakafkan atas nama Rahmah binti Abu Jamal, nama ibu saya. Selama mana masjid ni terdiri, orang mai semayang, mudah-mudahan mak saya di alam barzah dapat naungan Allah di mahsyar nanti, dan mak saya dapat rentas siratul mustaqim, titian sirat sepantas kilat, dan arwah ibu saya dimasukkan ke dalam syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyeru pada semua bikers, pada malam ni kita kumpulkan duit untuk masuk wakaf atas nama arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Seberapa ikhlas. Jangan ada yang keluar daripada masjid ni tanpa sedekah ataupun wakaf tabung masjid ni. Wakaflah. Mungkin ni wakaf yang terakhir sebelum kita ke Paksi. Sebab lepas ni mungkin ada yang terlibat dalam kebalangan dan meninggal dunia, terutama yang tak bagi wakaf tu, yang bersandar-sandar tu. Jangan ingat tu. Yalah, dia baru masuk Islam, kita kena faham. Okey, itu saja nak saya minta maaf, menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Yang baik datang daripada Allah. Sebelum tu Ustaz, tuan-tuan, kat luar sana ada sahabat saya, dia meniaga jus durian Belanda, jus sifu. Saya lah, tuan-tuan boleh ambil durian Belanda tu, beli, dan insyaAllah sebahagian daripada keuntungan perbelanjaan untuk dakwah
keliling Malaysia. Dan di luar sana pun ada kurta yang saya pakai ni, sifu kurta yang ni pakai ni, insya-Allah itu pun sebahagiannya untuk dakwah. Itu saja tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerasa. Kita doa sikit boleh tuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada tahun 2020. Kalau kami lalai, kami gagal menjadi hamba-Mu yang baik ketika Covid melanda. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, lembutkanlah hati kami semua hanya kepada-Mu ya Allah. Sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, tundukkanlah hati kami semua ya Allah hanya kepada Islam. Sebagaimana Kau tundukkan laut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, kurniakan kekayaan dan kekuasaan kepada kami semua ya Allah. Sebagaimana Kau kurniakan kekayaan dan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, kurniakanlah akhlak terpuji dan budi pekerti yang tinggi, sebagaimana Kau kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, adik-beradik kami, isteri-isteri kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Khasnya kepada arwah ibu dan ayah kami, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, Anda hidup ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa ya Allah. Ahli maksiat, rajin melalaikan solat. Tolonglah ya Allah, pada malam ni ya Allah, Kau ampunkanlah semua dosa-dosa mereka ya Allah, sehingga mereka langsung tak ada dosa ya Allah. Kesihanilah mereka ya Allah. Hidup mereka dulu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami rindu pada ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan solat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan solat walaupun satu waktu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kami tak pandai jaga anak-anak kami ya Allah. Kami bodoh ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Zaman ni terlalu mencabar untuk anak-anak kami ya Allah. Lindungilah anak-anak kami daripada melakukan zina, dadah, arak dan segala dosa besar yang ada pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai ada sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesempitan rezeki ya Allah, tolonglah ya Allah. Luaskan rezeki kami semua ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang luas, agar kami dapat melunaskan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berimpak dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau ya Allah, tolonglah ya Allah. Luaskan, tolonglah turunkan rahmat dan sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah, agar kami bahagia hingga ke syurga ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang sedang sakit ya Allah,
Sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam, agar kami dapat beribadah dengan lebih sempurna padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tahun 2020 nak berakhir ya Allah. Jadikanlah tahun 2021 ini tahun yang lebih baik untuk kami, agar kami menjadi seorang Islam, mukmin, solehah, soleh dan solehah, soleh wal muslih ya Allah, agar kami dapat menjadi contoh kepada yang bukan Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka berdiri teguh, gagah berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Beri juga taufik dan hidayah pada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk apa?